Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lagi sekali saya bagi. Ni hari ni kita nak bagi tahu pasal Riyadhus Salihin. Ya. Hadis-hadis yang telah dikutip oleh ni. Jadi apa dia kata Riyadhus Salihin ni? Daripada Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara aku bersumpah atasnya dan aku akan mengatakan suatu hal pada kamu. Hendaklah kamu menjaganya. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, bersumpah ke atasnya. Memang orang Arab ni suka bersumpah lah, tapi bila baginda sendiri bersumpah, maka sumpah itu adalah satu benda yang berat. Bila dia bersumpah di atas, baginda bersumpah di atas benda macam ni, mana kata benda tu berat. Okey, dengar apa dia kata. Rasulullah kata dekat Abu Kabsyah ni, tidaklah harta seseorang berkurang kerana sedekah. Tidaklah harta, ni banyak orang datang lah, makna kata kita ni, kita sedekah RM1 ke sekupang ke 5 dik ke 2 kupang 5 dik ke RM10 ke RM10,000 ke RM100,000 ke pun tidak akan berkurang. Kita rasa macam benda tu akan kurang, tapi percayalah tuan-tuan dan perempuan, dia tak berkurang daripada harta ringgit, kalau dia tak berkurang pada harta kita yang tu rasa, okey, aku ada RM2, aku bagi RM1, aku tinggal RM1. Kita rasa lagu tu. Tapi sebenarnya kita tak akan rasa macam tu. Dia nanti main lah rezeki kok mana pun, orang bayar hutang ke, aircon kita tak rosak lah, pintu air kita tak lekang lah, yang kita tak payah nak repair, buat keluar duit tu lagi. RM1 tu akan jaga duduk elok saja. Malah dia akan beranak, dia nanti main kok mana pun dia nanti main. Kalau kata sedekah tu tak mai dalam bentuk rezeki, RM1 tu duduk lagu tu lah juga, tak beranak, tak apa. Tapi rezeki tu mai kok kita tak sakit. Kita sihat elok. Bila kita sakit, kita kena pergi beli ubat. Ambil ubat di klinik. Berapa ringgit dah tu. Kita tak sedap kadang-kadang benda yang macam tu. Pasal apa aku ni duk sakit saja nah? Pasal apa aku ni duk tak duk demam. Duk tak duk demam. Satgi sakit kepala. Satgi pergi sana. Satgi jalan. Kalau kata sedekah tu tak mai dalam bentuk rezeki, RM1 tu duduk lagu tu lah juga, tak beranak, tak apa. Tapi rezeki tu mai kok kita tak sakit. Kita sihat elok. Bila kita sakit, kita kena pergi beli ubat. Ambil ubat di klinik. Berapa ringgit dah tu. Kita tak sedap kadang-kadang benda yang macam tu. Pasal apa aku ni duk sakit saja nah? Pasal apa aku ni duk tak duk demam. Duk tak duk demam. Satgi sakit kepala. Satgi pergi sana. Satgi jatuh parik. Satgi tersembam. Satgi lebam. Satgi yang tu. Pakat-pakat pergi klinik. Satgi macam tu. Macam-macam lah. Tapi kadang-kadang kita tak teringat. Benda yang patut, katalah duit klinik tu RM55 tu. RM55 tu patutnya kita dah sedekah ke orang. Bila kita sedekah, Allah dah janji. Allah kata, aku akan jaga. Dia jaga satu kesihatan kita, dia jaga satu kewangan kita. Sebab sedekah tu menghalang daripada apa berlakunya bala atau sebarang jenis penyakit. Faham ke tak? Tu baru satu baginda kata. Lepas tu nombor 2, dia kata apa? Tidaklah seseorang diperlakukan secara zalim lalu dia bersabar, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan kemuliaan untuknya. Yang ni kita dah cakap pasal ratukan LGBT lah, orang cacat lah, siapa-siapa yang diuji, yang mati laki, ibu tunggal yang ada anak 5, tak kerja, tiba-tiba mati laki tu, laki pula tak ada pencen, laki tu pula tak ada so company tak buat, laki tu pula meniaga sendiri, tinggal barang macam tu je, mati, anak-anak bergeduak macam anak burung tu nak makan. Tinggallah sang isteri, keluarga mertua pun tak bantu, keluarga sendiri pun susah. Macam-macam lah. Itu cabarannya. Itu satu. Ya. Itu Allah nak uji dia, maka Allah kata kemuliaan ditambah untuknya. Tapi bagaimana pula dengan orang? Maksud sini, maaf tadi terpotong. Macam mana pula orang yang diperlakukan dengan zalim? Macam-macam zalim ni dalam bentuk zalim banyak-banyak. Tak bagi anak makan, tak mangkit tengok anak, tak itu, tak ini, menantu buat tak tentu hala, menantu buat kat mak mentua, anak buat dekat mak, mak buat kat anak, laki buat kat bini, bini buat kat laki, kawan buat kat kawan. Macam-macam lah. Ada saja majikan buat dekat pekerja, pekerja buat dekat majikan, zalim. Walaupun zalim tu bukannya ambil rotan, ambil kayu, kedekung-kedekang, pukul dia, tampak ambil kuku besi, ambil penyakak, katok kepala, ambil sudik, katok kepala, ambil air hangat, jorah kepala.
Zalim tu berbagai bentuk. Zalim yang halus, zalim yang kasar. Jadi kalau kita bersabar diperlakukan dengan kezaliman tersebut, maka Allah akan angkat kemuliaan. Bila Allah angkat kemuliaan, apa kita dapat kemuliaan itu? Macam-macam. Fikir sendiri. Fikirlah sendiri bentuk zalim tu macam mana. Netizen kata kat kita, kita sengak. Itu kezaliman. Bila kita mengata kat netizen, straightforward macam tu sampai netizen terasa, itu juga kezaliman. Jadi kezaliman waktu sekarang ni, muslimin dan muslimat, dia berbagai bentuk. Kezaliman jiwa, minda, hati dan sebagainya. Dan kalau boleh, jangan kita berlaku zalim. Okey, sebab apa? Bila kita berlaku zalim, tiada kemuliaan ke atas kita di dunia dan di akhirat. Allah tak angkat. Dan kita tak mau benda-benda tu. Bila kita tidak ada kemuliaan, maka besok kita akan jadi sampah dekat padang mahsyar. Okey, mau kan jadi sampah? Orang pijak, orang apa? Sebab kita tak mulia. Tidak bercahaya muka kita, tidak ditempatkan bersama para nabi dan juga baginda Rasulullah SAW di bawah naungan. Tak mau, tak mau. Yang tu kita mau jaga. Okey, dan yang ni satu lagi. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta. Tahu tak apa dia pintu minta-minta? Minta sedekah lah. Minta ke orang tu, minta ke orang ni. Satgi masuk ke Facebook, minta ke orang ni, kata dia tak ada duit. Satgi, aku pun kena. Kan aku nak bagi zakat tu kan. Minta, oh Datuk, kami bagilah dekat aku semua segala account bank aku pun. Ya Allah, kesiannya, tak ada apa. Satgi, bila dia minta tu, dia minta aku buat tak peduli sebab aku rasa macam tak seronok sangat kan. Tak peduli. Lepas tu, mesej seterusnya dekat post aku seterusnya, katalah aku berkeluar riayan tu, mesej seterusnya, berapa ni Datuk, teringin nak beli. Berapa ni Datuk, jual lagi kami nak beli. Baru atas tu hang minta kat aku duit. Duit kata tak cukup. Post dekat bawah tu hang dah nak minta beli riayan aku. Apa cerita ni, cik? Awak hang buat perangai lagu tu. Jadi kita tak mau. Allah kata jangan membuka pintu minta-minta. Kerana apa? Bila kita buka pintu minta-minta, nampak orangnya minta. Nampak orangnya mau yang ni. Nampak orangnya minta duit ni sikit. Nak ni. Melainkan Allah akan membukakan pintu kemiskinan untuknya. Yang ni yang cik kata, dia tak miskin lagi tapi dia suka minta ke orang. Yang miskin tu dia memang tak minta ke orang. Ni baru nak jadi miskin. Dia ingat baru nak jadi miskin. Dia tak macam orang lain. Dia tak ada tu. Dia tak boleh beli tu. Maka dia meminta. Okey. Bila dia minta. Bila dia start minta dekat orang. Maka Allah pun buka kunci pintu kemiskinan. Buka pintu kemiskinan. Besok ni hang apa pun tak cukup lah. Dah nak minta sangat kan. Okey, aku buka pintu ni. Hang minta lah sampai seumur hidup hang. Tak mau macam tu. Kita jangan minta. Okey, kita jangan minta. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok peminta sedekah, ya, dalam hati kita, ya Allah, kita doa dulu kat dia. Kita doa dulu kat dia, ya Allah, ya Tuhanku, semoga engkau berilah kekuatan kepada dia untuk bangun dan bekerja sendiri. Berilah dia keinsafan dan berilah dia kekuatan untuk dia bekerja sendiri daripada dia meminta-minta. Apatah lagi bila kita tengok orang Islam yang minta. Sedih kan? Sedih. Tak apa, kita bagi. Lepas kita bagi, lepas tu kita minta doa kat dia. Kita nak berdiri depan dia, angkat tangan minta doa, biar dia dengar pun bekpi kat dia. Biar dia belajar kata, oh, rupanya orang ni bagi kat aku, tapi kemudian dia berdoa kepada aku. Itu lagi lebih baik sedekah yang kita nak boleh bagi dekat dia. Kita bagilah, tak apa. Dia dah duduk minta angkat tangan. Bagi, tak apa. Ambil lah RM5, RM10, RM20. Ambil. Tapi kita lepas tu kita berdoa depan dia. Ya Allah, semoga pakcik Allah bagi kedekat riak untuk bangun mencari rezeki sendiri. Bekpi. Faham tak? Macam tu kita nak jaga pengemis kita, orang yang minta sedekah. Sebab apa? Lagi lama dia duduk minta tu, lagi tak putus lah, lagi tidak tertutup lah pintu kemiskinan yang Allah nak berikan kepada dia. Tambahlah ni pula ada sindiket pengemis. Depan timai kutip, orang-orang pun dalam van, lepas tu keluar, pakai baju tak elok apa semua, hang dukung anak kecil, pergi cari. Lepas tu dah cukup time petang, depan mai kutip, collect semua. Yang tu lah dia, ya Allah. Itu zalim nama dia. Zalim kepada masyarakat. Okay. Baik, jadi apa yang seterusnya? Lepas tu Nabi ada satu lagi benda yang Nabi kata. Baginda kata, dan aku akan mengatakan satu hal kepada kamu, hendaklah kamu menjaganya. Juga satu lagi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dengar, Allah kering tekak dah, padahal baru lepas minum tadi masa sebelum sok tu. Kalau tak ni, kalau bulan puasa boleh juga aku jerit-jerit ayat teh hangat ni. Tak apalah, aku sedekahkan ayat liau aku ni di bulan puasa ni untuk membaca tazkirah untuk hampa. Nah, moga-moga Allah angkat kebaikan ni dan Allah berikan ketidakputusan pahalanya ke atas aku dan juga pada hampa yang mendengarnya, insya-Allah. Baik, seorang hamba yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Harta tu macam-macam. Harta ada harta wang ringgit. Anak-anak itu adalah juga harta, kerana anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan itu maksudnya harta lah. Okey, harta dunia. Harta dan ilmu. Ilmu tu juga macam-macam. Ilmu pendidikan yang kita duk belajar kat sekolah dulu. Ilmu agama yang kita duk cari, ustaz-ustaz belajar dulu. Lepas tu ilmu yang kita stumble dapat upon experiences. Itu nama ilmu juga. Macam-macam. Harta dan ilmu. Macam-macam. Kalau kita tahu apa benda yang bawa harta dan ilmu. Dengan ilmu, dia bertakwa kepada Allah. Dengan ilmu, dia bertakwa. Ilmu, bukan saja ilmu yang kita belajar dalam Quran, tazkirah, hadis, Al-Quran, sunnah. Itu ilmu yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah. Ilmu sekolah. Kalau kita belajar kimia dulu, matematik, sains, geografi. Yang kita belajar sejarah, English, bahasa Malaysia. Apa saja, jasmani sekalipun. Itu juga ilmu. Ilmu, maka dengan ilmu itu kita bertakwa. Dengan sains kita belajar fotosintesis apa. Dengan kimia, dengan fizik, pita detik tu apa. Pergerakan. Macam-macam langit, ilmu. Itu semua ilmu itu tambah-tambah lagi ilmu yang ni. Ilmu dalam Al-Quran ni. Kalau kita boleh kaitkan dengan penciptaan Allah yang Maha Esa. Macam aku cakap dengan mesin sorang-sorang kemarin. Siapa buat mesin tu? Pandai sangatlah, boleh buat sendiri. Manusia buat. Siapa buat manusia tu? Allah lah cipta. Kalau Allah boleh cipta manusia yang hebat, boleh buat software, buat mesin lagu tu, Allah betapa punya hebat. Itu baru satu mesin jahit. Belum lagi kita tengok semut, jantung semut tu macam mana. Belum lagi kita tengok burung buat sarang dengan tak ada tangan, pakai paruh saja pergi cari ranting, buat sarang tu bentuk bulat. Allahu Akbar. Kita boleh buatkah dengan dua tangan? Tak boleh. Burung buat sambil terbang dengan muruh buncung. Itu ilmu sains. Tapi kita kaitkan dengan ketakwaan kepada Allah, penciptaan bumi, penciptaan alam, maka kita akan guna benda tu untuk dan siapa bagi ilmu tu kat kita? Dikurniakan oleh Allah. Itu hidayah. Macam kita duk cakap kemarin, hidayah. Hada, iaitu ilmu yang Allah bagi untuk mencelikkan kita tentang alam dan seterusnya, membawa kita kepada hidayah yang kedua, iaitu membaca sunnah-sunnah, mengetahui dan membaca apa yang tertera di dalam kitab Allah. Hidayah yang kedua. Okey, faham? Itu baru kita cakap pasal ilmu. Belum lagi kita bercakap tentang harta. Ya kan? Ilmu, dia bertakwa kepada Allah, dan dengan harta dia menyambung silaturrahim. Okey, yang ni orang yang dikurniakan Allah harta. Apa harta tu? Berbentuk wang ringgit lah. Dan juga harta berbentuk keluarga, anak-anak, perhiasan dunia. Itu juga harta. Jadi apa kita buat dengan anak-anak kita? Apa kita buat dengan harta kita, rezeki kita? Adakah kita gunakan untuk menyambung silaturahim? Adakah kita guna anak-anak kita untuk tolong dia bawa pi bekai ataupun bertukar-tukar jodoh di masa bulan puasa? Kita kena ajar anak-anak ilmu-ilmu yang macam tu. Buat baik dengan jiran. Tolong kemas. Jangan duduk terlentang saja atas katil. Saya kata bulan puasa, duduk atas katil, tengok handphone, tengok TV, duduk terlentang, cukup time, turun makan. Siapa yang duduk masak? Mak kah? Pak hang kah? Tak boleh jadi lagu tu. Tak boleh. Jadi kita kena didik. Harta kita buat apa? Harta yang Allah bagi, simpan kah? Ambil dividen kat bank kah? Tunggu FD punya bunga kah? Ataupun kita duk beli benda lain yang tak patut, sepatutnya benda tu kita boleh bagi secara tunai kepada orang miskin. Orang-orang yang untuk merasa kebahagiaan nikmat Allah. Harta duit kita buat apa?
kena tanya tu. Okey, kena tanya sendiri-sendiri sebelum Allah tanya kita besok di padang mahsyar yang dah terlambat sangat-sangat. Terlambat oi, terlambat. Nak suruh PA buat pun dah tak boleh. Nak patah balik naik kereta api balik ke dunia, nak suruh bank in dan tu lah juga sedekah kat semua orang. Dan tu nak buat masjid, dan tu nak buat ma'at tahfiz. Tak, dan dah siapa pun tak dah atas dunia. Dunia pun tak dah. Allah gulung habis dah. Dah mai dah padang mahsyar yang terbentang luas. Itu dunia kita yang baru sebelum kita masuk kepada syurga ataupun neraka. Jadi di atas dunia ni lah kita kena guna harta dan ilmu kita untuk menyambung silaturahim. Kenapa kita kena sambung silaturahim, cik? Kerana kita manusia memang tak boleh hidup seorang-seorang. Apabila kita hidup seorang-seorang, kita tak akan jadi apa-apa. Dosa pun kita tak boleh jadi, pahala pun tak boleh jadi, kita nak buat pahala pun tak mungkin sebab kita duduk seorang-seorang. Jadi kita perlukan manusia lain untuk membentuk satu tamadun, satu umat, satu benda yang akan orang kata tu ada manfaatnya bila kita bersilaturahim. Kan, aku dah sebut sangat-sangat dulu-dulu ke semua jiwa tu silaturahim. Penting bila kita tidak bersilaturahim dengan orang yang betul-betul kita patut bersilaturahim, maka kita akan membuat kerja-kerja yang tak tentu arah. Orang tegak kita sikit, kita naik angin. Sebab kita tak pernah bersilaturahim. Dan kita menjadi seorang yang sangat sombong. Sebab apa? Bila orang tegak sikit salah silap kita, kita tak mengaku. Bila orang tegak sikit salah silap kita, kita rasa orang tu salah, kita betul. Tak usah kawan dengan dia. Buang dia. Bila buang dia, lepas tu kita nak buat naya zalim lagi kat dia. Padahal silaturahim yang terbentuk pada waktu dahulu ketika itu ada kenikmatan dan kemanisannya. Tetapi kita menghancurkan silaturahim itu sebab demi kepada wang ringgit dan harta yang kita pandang sangat-sangat atas dunia ni. Kita sanggup buat kawan kita. Kita sanggup zalim kawan kita. Tapi sebenarnya itu adalah kesalahan kita, kita tak perasan. Kita buat dekat orang yang sebenarnya orang itu silaturahim dia menjaga silaturahim dengan orang lain, tapi sebab kita tak puas hati kita hancurkan semua. Demi apa? Demi harta dan ilmu yang kita nak kampui untuk kita seorang. Kita tak ingat kepada hari akhirat. Kita tidak ingat bahawa Allah memiliki hak padanya dan ini adalah tingkatan yang paling baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Faham nah? Jadi kita kena ingat harta, kita kena ingat ilmu adalah milik Allah. Bila kita dapat satu-satu benda, kita cepat-cepat share dekat social media. Itu satu tingkatan yang baik kerana itu bukan ilmu kita, ilmu Allah. Bila ilmu Allah kita share dekat social media, makna kata kita nak jaga silaturahim. Bukan kita nak baik kita seorang-seorang. Tak. Dan bila kita share dekat Facebook, dekat Instagram, menggunakan data kita, itu harta kita. Elok, cik, elok. Faham tak? Tetapi pada masa itu jua, ya, dengar ada sambung walaupun tidak ada di dalam Riyadhus Salihin ini. Tetapi dalam masa itu jua, sebelum kita memuat turun apa-apa konten dan sebagainya, astaghfar banyak-banyak dulu, cik. Ya, takut-takut. Biasa. Hati manusia ini. Sekelumit pun di dalam kalbu kita. Walaupun kebanyakan 99.99%-nya kita buat untuk kebaikan ummah melalui social media. Tetapi ada 0.01. Kecil saja. Perasaan riak itu ada. Jadi sebelum tu kita kena astaghfirullahalazim. Sebelum kita muat turun, selepas kita muat turun, itu terpulang kepada pandangan Allah untuk meletakkan nilainya. Jadi seelok-eloknya pandangan cek lah, akulah, hampa nak bubuh apapun, letaklah wallahu alam dekat bawah, letaklah, sambunglah ayat kata apa saja pun yang terbentuk, yang ternampak di mata kita buat masa sekarang ini adalah milik Allah.
Ya, milik Allah. Jadi orang tak boleh mengata kat kita lagi dah. Orang tak boleh mengata kata kita bagi zakat RM1,000 ke, kita sponsor orang ke, kita bagi kat siapa-siapa ke. Ini semua Allah jentik hati kita untuk berbuat ketika ini, saat ini, dan jentik hati hampa juga untuk melihat post ini supaya semua kita berpatah balik dan menuju kepada kebaikan. Yang tu yang kita mahu. Allah mahu kita baik. Ya, faham nak? Baik. Jadinya segala ilmu pagi ini, di Ramadan yang kedua ini, aku sebut ni adalah semuanya milik ilmu Allah. Milik ilmu Allah, ilmu yang cukup besar, yang baik tu semuanya datang daripada Allah, ya, dan yang buruk, yang kurang itu datang daripada aku. Wallahu alam, ya. Jadi hampa duk baik-baiklah. Aku rasa panjang betul hari ni aku buat pasal tazkirah ni. Bagus. Aku simpan Riyadus Salihin ni sebab nak habaq kat hampa kemarin. Tapi dia mai tak ada mood. Lagu mana tak tahu. Dia mai sedih, sayu, pilu, resah, gelisah. Jadi lagu tu lah. Mungkin Allah nak cuci hati aku. Mungkin Allah nak cuci hati kita semua. Hampa janganlah duk cakap merapu-merapu, merepek bulan-bulan puasa ni. Duklah elok-elok. Ya. Jangan kita duk banyak gelak sangat. Banyaklah kita berdiam diri. Ya. Sebab kadang-kadang bila kita berdiam diri juga merupakan pahala. Kerana kita tidak bercakap benda-benda yang tak patut-patut. Ya. Aku boleh melawak lah. Sikit-sikit lah aku melawak. Peratus melawak aku tu akan turun banyak bulan ni. Sebab itulah aku buat sengap sikit. Jadi faham nak? Semua-semua faham. Jadi kita duduk elok-elok, ya. Kita tengoklah benda-benda yang baik-baik semata-mata dan kita jangan mengata ke orang. Bulan-bulan puasa ni, apatah lagi bulan-bulan puasa ni. Bulan-bulan lain yang nak mengata pun tak boleh. Bulan-bulan ni pun tak boleh lagi, tak boleh. Kurang pahala puasa. Pahala puasa itu besar, ya. Besar untuk kita dan kita sangat memerlukan pahala puasa ni untuk mengimbangi dan juga untuk menampal segala kekurangan kita sebagai umat Islam selama kita hidup atas dunia ni. Yang Allah akan bahagi pahalanya. Dan pahala ni, puasa ni untuk Allah sebenarnya, bukan untuk kita, untuk Allah. Ini yang Allah minta dekat kita ni, untuk kita berpuasa. Okey, dia minta kat kita. Okey? Baik, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapak ayat T lah pula. Alamak, ada pula ayat daripada surah Al-Hajj ini. Surah Al-Hajj ini ayat 35 yang kena betul-betul dengan apa Riyadus Salihin yang aku baca tadi. Aku baca pilah nah. Sorry. Aku baca pilah bagi hampa dengar. Jadi hampa boleh kait. Di dalam Riyadus Salihin hadis Nabi pun ada apa yang aku cakap tadi. Di dalam surah Al-Hajj pun ada sebiji-sebiji apa yang aku cakap tadi. Dia kata apa? Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 35. Allah kata, Allah berfirman, iaitu orang-orang yang bila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Ni aku lagi kemarin duk bergetar. Pimai gerubak. Rasa tak sedap hati, kan? Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, orang-orang yang kena zalim tadi, dimuliakan. Dan orang yang mendirikan solat, dan orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Apa Allah kata kat sini semua? Allah kata berfirman, sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kabar gembira tu maksudnya apa? Syurga lah balasan dia. Macam-macam. Balasan di atas dunia dan balasan di atas ketika di akhirat. Surah Al-Hajj ni adalah surah haji, tetapi kita boleh